Meningkatkan rantaian sektor pertanian. Hakikatnya sejak dahulu kala, bidalan lama menyatakan berbudi pada tanah, berbakti kepada bumi, nescaya kita dapat menuai hasilnya. Lalu seperti setiap tahun, bidang pertanian tersusun dalam agenda bajet negara. Peruntukan sebanyak RM6 bilion akan disediakan untuk pelaksanaan program pertanian yang mempunyai nilai tambah tinggi dan berdaya komersial. Antara inisiatif utama adalah seperti berikut. Pertama, menubuhkan Food and Agro Council for Export atau FACE yang akan difungsikan oleh Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani. Ia bertindak sebagai pemudah cara untuk meningkatkan ekspor produk pertanian tempatan. Kedua, memperkokohkan farma untuk memainkan peranan yang lebih strategik dengan konsep dari ladang ke pasaran ekspor. Sebagai contoh, farma akan menganjurkan agrobazar di Singapura. Memandangkan permintaan dan harga yang tinggi, kita juga akan berusaha untuk meningkatkan ekspor durian ke pasaran China. Untuk memastikan kesegaran produk pertanian, kerajaan akan turut menyediakan kemudahan cold room di KLIA. Tujuannya, selain daripada meningkatkan ekspor negara, ia dapat memberi pulangan yang lebih tinggi kepada para petani. Ketiga, memastikan harga berpatutan bagi produk makanan dan membuka tambahan 60 pasar tani, 50 pasar ikan, 50 karavan tani serta memperluas 100 gerai buah-buahan segar di seluruh negara. Langkah ini akan dikendalikan oleh Pharma dan LKIM yang dapat memberi kemudahan pada peniaga menjual serta langsung produk makanan kepada pengguna. Tuan Yang Dipertua, selanjutnya kerajaan akan memperuntukkan sejumlah RM2.4 bilion bagi meneruskan bantuan subsidi dan insentif. Ia merangkumi subsidi baja, benih dan harga padi, insentif pengeluaran dan peningkatan hasil padi, subsidi harga beras serta insentif hasil tangkapan nelayan. Di samping itu, kerajaan juga memperuntukkan sebanyak RM243 juta bagi tujuan pelaksanaan program tanaman semula, getah, kelapa sawit dan koko serta program ladang hutan. Selain itu, bagi meningkat produktiviti serta menghasilkan produk pertanian yang mempunyai permintaan tinggi, kerajaan akan memperuntukkan sejumlah RM634 juta di bawah bidang ekonomi utama negara. Antara projek yang terlibat adalah tanaman padi, projek ikan dalam sangkar, projek rumpai laut dan burung walit, projek herba bernilai tinggi, tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan bagi pasaran ekspor. Kerajaan juga akan melaksanakan projek ternakan lobster atau udang kara di sempurna Sabah dengan kerjasama sebuah syarikat multinasional untuk menghasilkan sebanyak 18,000 tan metrik yang dijangka dapat mewujudkan 20,000 peluang pekerjaan dan membantu lebih 6,000 pengusaha tempatan pada jangka panjang serta meningkatkan pendapatan sehingga RM4,000 sebulan. Bagi meningkatkan lagi daya saing dan memacu sumbangan bioekonomi kepada pertumbuhan ekonomi negara, kerajaan akan melaksanakan program Bioeconomy Community Development untuk membangun tanah-tanah terbiar melalui aplikasi bioteknologi dan penanaman kontrak untuk menambah nilai industri pertanian dan pendapatan petani. Selain itu, kerajaan juga menyedari peranan aktiviti penyelidikan dan pembangunan atau R&D sebagai pemangkin kepada pembangunan bioekonomi. Oleh itu, insentif R&D berikut akan diberi pada projek yang berkelayakan yang akan dinilai oleh Biotech Corp. Pertama, potongan cukai pada syarikat yang melabur untuk memperolehi platform teknologi dalam industri berasas bio. Kedua, pengecualian duty import ke atas peralatan R&D bagi syarikat yang melabur dalam pilot plan bagi tujuan pra-pengkomersialan di Malaysia. Ketiga, insentif khas kepada syarikat untuk menampung
sebahagian kos operasi pembangunan modal insan bagi Center of Excellence for R&D. Insentif ini adalah bagi permohonan yang diterima oleh biotech mulai 1 Januari 2014 hingga 31 Disember 2018.